ke yang dikasihi Allah dengan rahmatnya dapat kita berkumpul lagi di dalam majlis Salimu pada petang ini. Alhamdulillah, majlis ini di bawah anjuran Google Meet Gema Nur Iman di bawah pimpinan Puan Rosniati binti Mansur dan seluruh AJK Gema Nur Iman. Kuliah ansar kita hari ini akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tajuk kita sambungan daripada Rukun Iman. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya dan para solehin, ibu bapa kita, keluarga kita dan seluruh muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Petang ini Allah berikan taufik pada kita untuk berhimpun, kumpul sama-sama dalam platform ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan saya ambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua ibu yang sebelum ini telah banyak mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak. Dalam pepatah bahasa Arab, al-ummu al-madrasah. Ibu adalah sekolah. Sekolah yang pertama bagi anak-anak kita adalah ibu kita. Jadi seorang ibu tu tidak terlepas daripada peranan dia juga sebagai seorang guru. Di samping itu, di kalangan kita ada yang apa? Memainkan peranan sebagai guru, sebagai cikgu dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan peringatan dan juga sempena yang mengingatkan kita tentang jasa mereka ni, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang pernah mengajar kita, yang pernah membantu kita, yang pernah menunjukkan kita, yang pernah memimpin kita, yang pernah menegur kita, membetulkan kita, membimbing, memberikan asuhan kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, yang berganda, yang mana mereka ini menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Selama mana apa yang mereka sampaikan itu ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah mudah-mudahan berkat hidup dunia dan akhirat. Proses belajar dan mengajar ni, mengajar ni satu perkara yang dikira sebagai dikira sebagai sedekah. Rasulullah mengumpamakan peranan guru seperti seumpama orang yang banyak bersedekah dengan sedekah yang paling afdal. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, baginda Nabi bersabda, "Afdalus sadaqati an yata'allama al-mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslimah." Sebaik-baik sedekah ialah kalau diukur waktu Ramadan. Afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Itu dari segi waktu. Seafdal-afdal sedekah adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sebaik-baik sedekah. Tapi kalau dari sudut lain, dari sudut perbuatan sedekah, Rasulullah bersabda, afdalus sadaqati,
Sebaik-baik sedekah ialah an yata'allamal mar'ul muslimu ilman. Apabila seorang individu muslim itu dia belajar sesuatu ilmu yang baik, yang bermanfaat, thumma, kemudian dengan ilmu itu, yu'allimuhu akhahul muslimah. Dia ajarkan ilmu itu pula kepada saudaranya yang muslim, saudara seagamanya. Jadi kalau kita belajar kat sini, niat datang petang-petang ni, kita dah korbankan masa kita lepas asar, kita duduk, kita berteleku, kita konsisten, kita istiqamah, niatlah dalam hati supaya kita berpeluang untuk melakukan sebaik-baik sedekah sesuai dengan lingkungan kita. Cara dia macam mana? Kita datang, hadir, mempelajari suatu ilmu yang bermanfaat, kemudian kita sampaikan dan ajarkan kepada orang lain. Cucu kita, anak kita, tak kisahlah. Itu merupakan sedekah. Jadi sedekah yang terbaik bukan semata-mata duit. Sebab tu kalau sahabat-sahabat, kawan-kawan saya yang ada terlibat dengan aktivis yang memberi bantuan kepada gelandangan kan. Kalau dia terlalu lapar, yang paling afdal untuk dia adalah makanan. Tetapi kalau dia susah tapi bukan kebuluran, antara afdal yang kita bagi sedekah kepada dia adalah ilmu dan kefahaman. Supaya dengan ilmu kefahaman itu dapat membangkitkan dan mempersiapkan jati diri dia yang baik supaya dia sendiri ada inisiatif untuk menghadapi kehidupan yang susah yang sedang dihadapi. Contohnya macam itulah pentingnya ilmu. Hari ini kita masuk kepada tajuk berikut. Beriman kepada malaikat. Nampak gaya semua senyap petang ni. Apa khabar agaknya? Wallahualam. Mudah-mudahan sihat ni tengah mendengar. Baik, Ustaz. Baik Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Maknanya ada suara tu sihat lah tu mudah-mudahan. Kalaupun kurang sihat, mudah-mudahan bertambah. Alhamdulillah. Hari ini kita nak cerita sikit beriman kepada malaikat. Sebelum ni kita dah selesai cerita tentang beriman kepada Allah. Tapi ada beberapa saya skip lah sebelum ni. Terutama dalam bab-bab yang agak susah sikit ni. Cuma saya nak pesan satu perkara lah. Kalau kita dalam beriman kepada Allah ni, jangan kita menyamakan Allah dengan makhluk lah. Itu paling simple lah. Kalau ada orang cakap Allah sebenarnya ada tangan, kita cakap Tuhan yang kita sembah, dia bukan makhluk. Dia tidak memiliki tangan. Kalau ada orang cakap Tuhan kita ni memiliki muka, kita katakan kepada dia, jangan pandai-pandailah. Allah yang kita sembah dia tak ada muka. Yang ada muka ni makhluk. Walaupun dia kata muka Allah tak sama dengan muka makhluk, sebut Allah ada muka je maknanya samakan dengan makhluk. Tidak ada muka, anggota, tidak ada anggota bagi Allah. Allah tidak berhajat kepada anggota. Allah tidak berhajat kepada mata, kepada tangan, kepada telinga, kaki, tak ada. Ada sekarang orang, dulu orang Arab, sekarang dah sampai ke Malaysia fahaman tu. Dia kata Allah ada kaki, ada mata, ada tangan, tangannya banyak, ada kata tangannya dua sebelah kanan, macam-macam lah. Dulu penyakit pemahaman ni ada di kalangan orang Arab. Tapi sekarang ni saya tengok di Malaysia pun dah mula ada lah bila tengok di internet tu. Dah sampai agak kritikal Masing-masing bertopengkan agama dan sebahagiannya benar-benar menunggang agama. Gunakan sijil, gunakan lulusan universiti, menggunakan pakaian, menggunakan penampilan untuk menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan rukun iman kepada Allah. Kita punya keyakinan apa? Allah dia ada tanpa permulaan, tanpa pengakhiran, tanpa bertempat, tanpa ada saiz, tanpa berbentuk, tanpa memerlukan apa-apa selain daripadanya. Yang mudah gitulah, tanpa berbilang-bilang. Sekarang beriman kepada malaikat. Kita tengok, wajib percaya bahawa malaikat itu ada. Kita sepakat Allah memiliki makhluk yang Allah cipta, yang mana Allah cipta dia daripada cahaya. Unsurnya cahaya. Itulah makhluk yang namanya malaikat. Jadi cahaya tu makhluk. Jadi cahaya pun makhluk Allah, malaikat pun makhluk Allah. Siapa yang percaya bahawa malaikat tidak ada,
atau tidak percaya bahawa malaikat itu ada? Jawapannya boleh gugur iman dia. Tapi bukan malaikat yang kita maksudkan itu angel semata-mata dari sudut persepsi orang barat. Tapi kita sebut malaikat ini makhluk Allah, jismun nuraniyun, satu jisim yang dicipta oleh Allah daripada cahaya. Mereka ini adalah makhluk yang mulia, bilangannya jauh lebih banyak daripada bilangan manusia. Mereka ini memiliki iman tetapi tidak memiliki nafsu. Emosi tak ada. Emosi tak ada. Dia diperintahkan jatuhkan azab, dia datangkan azab. Dia diperintahkan jaga hujan, dia jaga hujan. Dia diperintahkan untuk mencatat berapa helai daun yang gugur, dia catat. Dia diperintahkan untuk mencabut nyawa, dia cabut. Dia diperintahkan untuk rukuk, dia terus rukuk sampai bila-bila. Diperintahkan sujud, dia akan sujud sampai bila-bila. Allah cipta dia. Tapi dengan catatan, Allah mencipta malaikat, Allah tidak berhajat kepada malaikat. Malaikat tentera Allah, Allah tidak memerlukan tenteranya. Jadi tak boleh kita samakan dengan raja. Raja dia memiliki tentera, tapi dia berhajat kepada tenteranya. Kalau tentera tu tak jaga pintu gerbang, mungkin susah hidup dia duduk dalam istana diserbu rakyat. Kalau tentera tidak mempertahankan kubu dia, mungkin dia antara orang yang pertama yang akan terkorban dalam serangan. Dia ada tentera yang kuat, tapi dia memerlukan kepada tentera. Allah Ta'ala, walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah, segala bala tentera di langit dan di bumi. Semua milik Allah. Tetapi Allah tidak memerlukan mereka. Baik. Jadi wajib percaya malaikat tu ada. Kemudian apa lagi? Jumlah mereka banyak. Berapa jumlah yang tepat? Wallahu a'lamu bis-shawab. Tidak kita ketahui bilangannya secara tepat berapa, tak tahu. Yang penting berganda banyak berbanding manusia. Langit kan luas. Langit kan saiznya jauh lebih besar dari bumi. Langit kan jauh lebih besar dari Malaysia. Langit kan jauh lebih besar daripada Johor, tempat negeri saya duduk sekarang ni. Langit kan lebih besar daripada rumah kita. Langit itu masyhunun bil malaikah. Langit itu sendiri penuh dengan para malaikat. Langit itu sendiri penuh dengan malaikat. Bayangkan bumi yang kecil macam tu pun tidak setiap incinya dipenuhi oleh manusia. Bumi itu adalah kecil dibandingkan dengan seluruh alam yang ada. Bumi itu kecil. Dengan bilangan manusia yang memenuhi bumi itu, Allah sangatlah halus kecil dan bilangannya tidaklah banyak. Tetapi dibanding dengan jumlah para malaikat, jumlah mereka jauh lebih berganda. Makhluk yang taat kepada Allah, itulah malaikat. Dalam Quran, Allah menyatakan, La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ini adalah makhluk yang tidak akan dan tidak ingkar kepada Allah atas apa sahaja yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka akan terus melakukan apa yang mereka diperintahkan. Itu sifat malaikat. Kenapa mesti ditegaskan begini? Malaikat bukan buat benda jahat. Tapi malaikat dia buat apa yang Allah perintahkan. Jadi tak ada ukuran dosa pahala untuk malaikat. Tak ada. Cuma apa yang Allah perintahkan, dia buat. Contohnya, memukul manusia. Memukul manusia. Dia pukul manusia bukan kerana hawa nafsu. Tetapi bila dia pukul manusia, ketika mana Allah perintahkan dia memukul manusia. Dekat mana dia pukul? Contohnya, ketika mana seorang manusia yang kafir, yang telah mati dalam kekufurannya, ditentukan oleh Allah masuk dalam api neraka. Maka siapa yang akan pukul dia?
Para malaikat. Siapa yang akan bantai dia? Para malaikat. Siapa yang akan rejam dia? Para malaikat. Siapa yang akan telungkupkan muka dan seret muka dia? Para malaikat. Maka para malaikat ni melakukan perkara seperti itu bukan kejahatan, bukan kekejaman, tapi itu adalah tanda dia adalah makhluk yang apa tadi? Taat kepada Allah kerana diperintah melakukan demikian. Jadi situasinya tak sama. Itu ketika di akhirat. Ketika di dunia, ada tak malaikat juga melakukan pukul-pukul-pukul begitu? Jawapannya ada. Jawapannya ada. Contohnya apa? Contohnya adalah yang telah diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Al-Anfal, yang kita pernah cerita sebahagian sebelum ini, ketika mana malaikat turun menolong, membantu para sahabat dan juga Rasulullah dalam peperangan. Sehingga sebahagian ulama mengkategorikan malaikat yang menyertai sama dalam peperangan Badar, darjatnya lebih tinggi berbanding malaikat-malaikat lain yang tidak menyertai peperangan Badar. Kerana besarnya syiar perang Badar, perjuangan jihad tersebut. Habis malaikat tu masuk dalam perang pukul-pukul, dia melakukannya kerana dia adalah makhluk yang apa tadi? Taat kepada Allah. Bukan pendendam, bukan pendengki, bukan penjenayah. Tapi itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada cerita catatan dosa pahala untuk para malaikat. Tidak ingkar, tidak menentang. Kita sebagai manusia biasa, darjat kita di bawah para malaikat. Apakah boleh kita bertukar menjadi malaikat? Jawapannya tidak. Apakah boleh untuk kita mendapatkan darjat seperti mana malaikat? Boleh diusahakan. Macam mana cara kita mengusahakannya? Menumpukan kepada peningkatan iman dan menumpukan kepada mendidik hawa nafsu. InsyaAllah darjat kita meninggi, mendekati darjat para malaikat. Bukan jadi malaikat. Dan kita bukan malaikat. Kita manusia. Kita tak bertukar, kita tak menjadi malaikat. Kita tetap yang namanya manusia. Tapi kalau kita merendahkan, mengesampingkan atau meremehkan persoalan iman, membesarkan hawa nafsu. Semua benda nak makan, semua benda nak minum, semua benda nak tengok, semua benda nak seronok, semua benda nak gelak, semua benda nak hibur, semua benda nak senang, semua benda. Maka oleh kerana mengikut hawa nafsu, maka darjat kita akan turun, jatuh, mendekati darjat kebinatangan atau kehaiwanan. Kerana pasak utama dia adalah urusan membesarkan hawa nafsu. Jadi kita nak mendekati menuju ke arah itu boleh diusahakan. Boleh diusahakan. Tapi bukan bermakna kita bertukar jadi malaikat. Tidak. Kita ni akan jadi malaikat ataupun bertukar rupa. Tak. Kita tetap yang namanya manusia. Seterusnya, malaikat itu dicipta dari cahaya. Betul? Macam mana Allah cipta dia? Wallahu a'lam. Yang penting dia dicipta dari cahaya. Dan malaikat itu bukan anak perempuan Allah. Bukan. Malaikat bukan anak perempuan Allah. Dulu, zaman-zaman dulu, ada sekelompok manusia disebut dengan nama golongan Sabi'ah. Sabi'ah. Penganutnya dinamakan Sabi'in. Sabi'in. Sabi'in ni disebut satu kali, dua kali di dalam Al-Quran. Beberapa kali. Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Sabi'in ni ulama berbeza pandangan tentang siapa, apa identiti golongan Sabi'in ini. Sebahagian ulama mengatakan Sabi'in ini adalah golongan manusia yang menyembah para malaikat. Dia anggap, dia fikir, dia berpegang, beriktikad malaikat itu adalah Tuhan.
Dan sebahagian mereka menyembah bintang, sebahagian ulama kata mereka menyembah bintang, dan sebahagian ulama juga ada yang mengatakan mereka menganggap malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Siapa yang berkeyakinan malaikat adalah anak perempuan kepada Allah, maaf sebut kasar sikit, jawapannya dia jadi kafir pada ketika itu. Tanpa kita mengkafirkan dia. Tanpa kita mengkafirkan dia. Dulu, saya ada pernah tengok satu cerita bersiri, walaupun tak pernah tengok. Tak pernah tengok keseluruhan siri, tapi terperasan satu cerita bersiri. Orang putih, maknanya Amerika, dia dekat TV3 ke apa. Dia punya cerita dia, nama dia Supernatural. Kalau tak silap saya lah, Supernatural. Mungkin ada yang pernah perasan. Dia malam, Supernatural. Dalam cerita itu, dia punya dialog dan dia punya skrip dia menumpukan kepada benda-benda gaib tapi dinampakkan. Contohnya ada watak malaikat, ada watak syaitan, ada watak Tuhan ke apa, saya tak pastilah. Jadi dia ceritalah tentang keajaiban-keajaiban yang berlaku. Ceritanya lebih macam apa, fiction apalah, saya pun tak pastilah. Tapi cerita seperti itu, saya tengok dia punya dialog dia, merbahaya. Merbahaya. Walaupun kita tak percaya dengan apa yang dia cakap, tetapi kalau anak-anak atau bukan anak-anak lah, bapa anak dengan atuk anak pun sama juga. Tak kira anak-anak ke. Sekarang dah tak ada cerita gejala sosial di kalangan remaja, dah tak ada dengar dah. Dulu kita selalu dengar, maaf cakap lah, sebut bahasa kasar sikit, bohsia, bojan, gejala sosial di kalangan remaja. Sekarang dah tak ada dengar dah. Sebab apa? Bila yang remaja-remaja yang sosial tu semua dah jadi orang tua, sekarang gejala sosial ke gejala apa ke semua dah dikira semua peringkat umur. Semua peringkat umur. Yang tua pun gejala juga, yang muda pun gejala juga, semua lebih kurang sama saja. Sebab tu penentuan bagaimana kita nak tahu negara kita, apa negara kita jadi, masyarakat kita pada akan datang, kita kena lihat macam mana cara kita menangani remaja, anak muda pada hari ini. Dulu kita tidak menangani dengan baik dan tersusun serta mengikut kurikulum syarak yang Allah aturkan. Akhirnya kita lahirkan generasi-generasi orang yang dah berumur hari ini, yang macam hari ini kita tengoklah, yang ada haus kepada kuasa, yang ada haus kepada maksiat, yang ada haus kepada hiburan. Dah tua dah, umur dah 50, 60. Yang haus kepada keseronokan, yang haus kepada dosa-dosa, yang haus. Dia dah jadi satu kecanduan. Kerana bermula daripada tak kisah yang dulu. Jadi itulah perlu kita ambil perhatian. Betapa beratnya ujian kita di saat ini. Sama-samalah kita perbaiki besok keluarga kita, ipaduai kita juga, besan biras kita juga akan jadi dan macam-macam. Jadi kita ambil perhatian tu. Jadi yang saya nak ceritakan ni apa tadi? Berkenaan dengan cerita tadi tu, dia sebarkan fahaman gitu. Dalam cerita tu dia sebutlah malaikat ni dia balik semula kepada satu orang ni sebab bila orang tu tanya, wahai malaikat, kenapa kau datang pada aku? Dia kata, aku baru lepas gaduh dengan Tuhan lah. Tuhan marah aku, jadi aku pun larikan diri. Daripada aku kena pukul, lebih baik aku selamatkan diri aku lari kat sini. Jadi apa yang patut kau buat sekarang? Dia berbual jadikan dialog macam tu. Malaikat datang, jumpa manusia, manusia pun tanya, engkau apa datang sini? Dia kata, aku gaduh dengan Tuhan. Bila dia kata gaduh dengan Tuhan, mana ada malaikat ingkar, menentang, gaduh, ataupun tak puas hati? Mana ada? Itu bukan sifat malaikat. Ialah walaupun dia tu berlakon ataupun cerita orang putih dan dia pun memang bukan orang Islam. Secara zahir setahu saya pelakon tu bukan orang Islam. Tapi yang menonton, yang mendengar tu, dia akan dapat maklumat daripada situ dulu sebelum dia dapat maklumat daripada pengajian akidah Gema Nur Iman pukul 5 suku petang ni. Dia dapat yang tu dulu. Dia dapat yang tu dulu. Sedangkan kita dah belajar tadi, malaikat ada tak menentang Allah? Tak ada. Habis Ustaz, masa yang sujud tu, masa yang diperintahkan semua sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis satu tak nak sujud,
bukankah dia tu sama-sama juga dengan malaikat? Iblis tak nak sujud, betul. Tapi dia bukan malaikat. Kat situ saya tulis tu, nampak tu? Malaikat bukan iblis. Iblis lain. Iblis adalah dari kalangan jin. Unsur penciptaan dia adalah api. Jadi dia bukan di kalangan malaikat. Cuma ketika Allah perintahkan sujud hormat kepada Nabi Adam, masa ketika itu iblis diperintahkan sujud, malaikat juga diperintahkan sujud. Malaikat ni walaupun unsurnya cahaya, dia tahu manusia tu unsurnya tanah, tapi malaikat mengenangkan perintah tu adalah dari Allah, mereka sujud. Iblis pula melihat unsur dirinya daripada api, maka pada dia api tu lebih menjulap, lebih tinggi, lebih kuat, lebih panas, lebih kuasa. Maka kenapa pula aku mesti sujud kepada benda yang dicipta dari tanah? Khalaqtahu min tin. Wahai Allah, engkau telah menciptakan dia daripada tanah. Wa khalaqtani min nar. Engkau dah cipta aku daripada cahaya. Asjudu, adakah patut aku sujud liman khalaqta, bagi untuk kepada orang yang engkau ciptakan dia daripada tanah? Itu dialog iblis lah. Dialog iblis. Baik, malaikat taat. Jadi kalau cerita tadi, dia kata malaikat gaduh. Siapa yang tak perasan cerita supernatural? Oh, cerita lama tu. Masa tu Gema Noriman pun belum ada lagi tu. Jadi, tapi kalau dari segi kreatif cerita, kita tak nafikan. Pandai dia buat dialog, dia buat babak-babak, scene-scene yang apa, maknanya tertanya-tanya orang. Lepas ni, oh dia ni dapat selamatkan diri ke tidak? Tapi dari segi menyerlahkan, menunjukkan peranan-peranan perkara gaib dalam perbualan yang dialog macam tu, jawapannya sangat membahaya. Baik, dulu cerita tu kira meletup jugalah, orang suka. Baik, kemudian malaikat ini tidak memiliki hawa nafsu, dan menghina malaikat boleh membawa murtad. Jadi jangan ingat menghina Allah saja murtad. Ada orang dipikir menghina Allah saja murtad. Dengan Quran, dua je dia fikir. Tiga. Menghina Allah, menghina Nabi, menghina Quran. Dia ingat tiga tu sahaja murtad. Bukan. Menghina Kaabah boleh membawa murtad. Tak payah menghina Allah. Menghina nabi-nabi yang lain boleh membawa murtad. Menghina malaikat juga. Contohnya dia kata Jibril adalah jahat. Boleh membawa kepada murtad. Mana boleh? Sabbul malaikah. Sabbul malaikah tu maknanya mencerca, mencaci para malaikat. Malaikat apa pun tak boleh. Ataupun ada orang tu dia tiba-tiba terjatuh, dia cakap celaka punya malaikat, na'udzubillah, dia cakap begitu, maka dia boleh gugur iman ketika itu juga. Walaupun tak tukar IC ke apa ke, dari segi prosedur tu cerita lain. Tapi tak boleh menghina malaikat. Memuji malaikat harus saja. Harus saja. Tetapi kita memuliakan para malaikat. Memuliakan malaikat dengan cara apa? Dengan cara i'tiqad kita bahawa malaikat adalah makhluk yang dikasihi oleh Allah, dan kita memuliakan dengan cara kita meletakkan dalam hati kita suka untuk berada di tempat yang malaikat suka. Itu salah satu daripada cara kita memuliakan malaikat. Malaikat suka apa? Malaikat suka kepada tempat-tempat yang ada zikrullah. Kita hadir. Hadir di tempat manusia berkumpul, berhimpun untuk mengingati Allah. Kita hadir. Itu cara kita, dalam hati kita memuliakan para malaikat. Contoh, malaikat mendoakan melebarkan sayap kepada mereka yang berhimpun untuk tujuan menuntut ilmu. Mana tempat ada menuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik untuk dunia akhirat, kita hadir. Duduk. Maka di situ dah masuk dalam senarai kita, hati kita memuliakan malaikat. Macam itulah perkara-perkara yang berkaitan dengan malaikat. Lain contohnya apa? Contohnya ialah
memuliakan malaikat, apa yang kita boleh buat yang lain? Kalau kita ada perasaan, rasa, suka, ingin dan berharap, mudah-mudahan kita ini diziarahi oleh para malaikat. Contohnya, kalau orang dia ziarah orang sakit, maka malaikat 70,000, ada sebahagian riwayat sebut malaikat banyak yang akan mendoakannya. Kalau kita baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, akan ada lebih 30 malaikat akan mencatat pahala kita, pahala bacaan kita. Maka kalau kita mengharapkan, mudah-mudahan keberadaan kita tu diziarahi, didatangi, dinaungi oleh para malaikat, maka itu salah satu daripada cara kita memuliakan para malaikat. Tapi kalau cara salah, kalau caranya tak betul, tak boleh juga. Contoh. Ada orang dia memuliakan para malaikat. Contoh ni tak ada, ni contoh saja. Dia sediakan siakap 3 rasa kat rumah. Duduk seorang-seorang. Sediakan masak siakap 3 rasa. Kita tanya, kau buat apa tadi? Aku buat masak siakap 3 rasa. Siapa datang? Tak adalah, aku ingat nak jamu para malaikat. Dia datang kat rumah. Aku harap-harap dia datang dapat. Itu dia niat baik. Tapi cara salah. Tak betul lah. Tak betul lah, jangan buat. Atau nak memuliakan mak bapak tapi cara salah. Cara salah. Mak bapak dah meninggal. Dia buat open house. Hari raya ni. Dia buat open house. Tapi dia tak jemput kita. Kita kata, dia buat open house, dia jemput siapa Kita pun tanyalah. Dia buat makan-makan lah apa lah. Sekali kita tanya, kau jemput siapa Tak ada orang datang rumah kau, kau kata kau buat open house. Lalu dia kata, taklah, aku jemput arwah mak aku, arwah bapak aku, arwah atuk aku. Dia fikir niat je baik. Tapi cara tak boleh. Orang yang telah meninggal tidak berhajat lagi kepada makanan dunia. Tak perlu. Malaikat tidak berhajat kepada dan tak perlu kepada yang namanya makan dan minum. Malaikat tidak makan dan tidak minum, tidak berketurunan, tidak berkeluarga. Allah cipta dia. Malaikat bukan ada anak-anak, ada isteri, ada hawa nafsu. Malaikat tak ada hawa nafsu. Baik Baik. Contoh menghina malaikat yang pernah berlaku dalam sejarah, yang ada dalam Quran. Itu cerita dia. Ada dalam sejarah, ada dalam Quran. Iaitu kisah orang Yahudi. Orang Yahudi, bila dia tanya soalan-soalan macam-macam kepada Nabi, maka Nabi kata, tunggu dulu, nanti aku tunggu malaikat Jibril turun membawakan jawapan. Wahyu lah maknanya, wahyu turun bagi jawapan. Bila Rasulullah sebut nama Jibril, kata orang Yahudi, wahai Muhammad, janganlah bawa datang Jibril. Kami tak suka kepada Jibril. Sebab Jibril tu, bila dia datang dalam sejarah tok-tok kami, bila dia datang saja selalu menyebabkan kami jadi kalah. Sama ada kalah hujah, atau kalah perang, ataupun kalah benda yang lain. Yang penting kalau malaikat Jibril datang, kami kalah. Jadi kami dalam rekod memang tak suka Jibril. Cuma kalau nak panggil malaikat, bawalah turun Mikail. Sebab Mikail tu dia baik sikit. Dia bawa turun urusan dia rezeki saja. Bila dia cakap gitu, turun ayat Quran tau. Turun ayat Quran cerita tentang perkara tersebut. Ayat Qurannya surah apa? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 98. Kita tengok sikit supaya paling kurang adalah kita nampak sikit dia punya ayat kan. Nak ceritanya malaikat ayat 98. Surah Al-Baqarah ayat 98. Ayatnya tak panjang sangat, pendek je. Ini dia. Okey, kena share dulu baru nampak. Ayat 98. Masa tu dia menghina malaikat. Bila tak suka kepada Jibril, benci kepada Jibril, dengan makna tak suka, memusuhi,
atau memperkecil. Tak kisahlah. Yang penting tidak suka dan tidak beriman lah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat 97, 98. Apa ayatnya ni? Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jawab, bagi tahu mereka. Man kana aduwwan li Jibril, siapa yang tak suka kepada Jibril, maknanya memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itulah, dialah yang menurunkan Al-Quran itu ke dalam hatimu. Semuanya dilakukan biiznillah. Dan Quran tu musaddiqan, membenarkan kitab-kitab yang dah ada kat tangan diorang tu pun. Yang dah ada kat tangan diorang tu, bahasa saya tu, maknanya kitab Taurat. Dan Jibril bawa tu adalah hudan, petunjuk. Dan yang Jibril bawa tu, Quran tu busyra, berita gembira untuk orang yang percaya, yang beriman. Baik, kalau kamu memusuhi Jibril, apa kesan dia? Man kana aduwwan lillah. Allah jadikan memusuhi Jibril tu sama dengan memusuhi Nabi ke malaikat. Tengok ni, dia punya sama tu maknanya kesan dia kepada iman sama. Siapa memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, tak kisah malaikat apa. Memusuhi rasul-rasulnya, tak kisah rasul yang mana. Memusuhi Jibril, termasuk kalau dia memusuhi Mikal. Dalam Quran dia sebut Mikal. Kita sebut Mikail. Boleh juga. Maka sesungguhnya Allah mengisytiharkan Allah adalah musuh kepada semua yang kafir. Maknanya siapa memusuhi Allah, kafir. Memusuhi malaikat, kafir. Tak suka Rasul, salah satu Rasul, kafir. Tak suka. Yang sebut kafir itu bukan saya. Dan bukan kerja saya mengkafir-kafirkan. Bukan. Saya cuma beritahu ayat itu. Allah yang menjatuhkan hukum, orang itu jadi kafir. Tanpa kita perlu mengkafir-kafirkan orang. Tak. Tapi hukumnya kufur, kafir ceritanya. Wah, itu ayatnya. Jadi ada di kalangan orang, manusia yang memusuhi, tak suka kepada para malaikat. Dengan catatan seperti itu. Baik. Sekarang kita tengok semula kepada catatan kita berkenaan dengan malaikat tadi. Baik. Jadi menghina malaikat, terus terang saya katakan boleh membawa kepada murtad. Setelah kita cerita tentang malaikat, kita nak berpindah kepada yang ketiga. Kita nak laju-laju sikit lah. Kita skip beberapa perkara insyaAllah. Sebab akan datang insyaAllah kita hari Selasa petang ni kita akan masuk kitab apa tu? Dah tahu kan? Kitab nama dia Misbahud Duja. Semua masing-masing dah ada? Dah memiliki dah? Ataupun dah order tapi hampir sampai ke apa ke? Mudah-mudahan dah dapat lah. Kalau belum maklum, nanti dapatkan maklumat dekat grup Gema Nur Iman. Sebab ada yang dah ada, ada yang belum. Kalau yang belum, contoh kitabnya macam ni lah. Di pasaran ada, di Shopee tak silap saya ada. Dia ada yang ada kulit tebal, mungkin harga dia dalam RM60 mungkin. Ada yang nampak Ustaz. Tu lah kejap lah. Dia tak muncul pula. Dia jauh. Tim admin ada ramai yang dapat dah ni. Okey, cantik, bagus. Pemirsa nanti kat bawa kedai pun ada. Kedai-kedai buku pun insya-Allah ada. Tapi dia tebal. Safinah An-Najah ya Ustaz. Ya, Safinah An-Najah. Tapi dia yang ini dia Safinah An-Najah tu dia punya nota bahagian atas yang ringkas. Bukan nota, kitab asal. Tapi dia punya perincian, tafsiran dia, syarahan dia ataupun perinciannya ada dekat kitab yang ni, Misbahud Duja. Bahagian muka surat putih yang bawah kat dalam tu, dia bagi dua lah. Jadi kalau kita nak sebut Safinah An-Najah, kitab asal pengarang orang Arab. Tipis je kitab Safinah An-Najah tu. Macam ni contoh dia. Safinah An-Najah tu banyak versi terjemahan. Ni tipis gini je. Dia punya dalam dia banyak macam tu je, sikit je. Taklah banyak sangat. Tapi dalam yang tebal tadi tu, yang Misbahud Duja tu, yang kecil ni ada. Yang kecil ni ada, tapi ditambah dengan apa yang ditambah. Jadi dia tidak berlainan. Maknanya dalam yang tebal tu dia macam dua kitab digabungkan jadi satu. Kitab yang pertama kat atas,
Kitab yang kedua dekat muka surat bawah. Macam itulah. Kalau dalam kitab-kitab bahasa Arab biasa buat macam tu kitab bahasa Melayu ni kurang. Ni antara yang mungkin Ustaz Muhadir buat pendekatan seperti itulah untuk bagi pengalaman kepada khalayak merasakan suasana. Baik, beriman kepada kitab-kitab. Taurat kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Zabur kepada Nabi Daud. Dan juga ada mushaf-mushaf kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain. 4 kitab utama Taurat, Injil, Zabur, Musa ditambah dengan suhuf-suhuf, kita percaya semuanya adalah wahyu yang benar atau kitab yang benar, diwahyukan kepada Nabi yang benar juga. Sebagai contoh, kat situ yang saya paparkan tu, Taurat adalah kitab yang benar, diwahyukan kepada Nabi yang benar, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja kita tidak diperintahkan untuk beriman dengan isi kandungan kitab Taurat. Kita tak diperintahkan. Kita diperintahkan untuk beriman dengan isi kandungan kitab apa? Isi dia. Kandungan dia. Kita diperintahkan untuk beriman dengan isi kandungan Al-Quran. Habis Taurat memadai, kita yakin bahawa ada satu kitab yang dinamakan dengan nama kitab Taurat yang Allah turunkan ia sebagai wahyu yang benar kepada seorang Nabi yang benar, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Selesai. Kalaulah kata ada seorang Yahudi datang kepada kita membawa satu kitab, dia mendakwa kitab itu adalah Torah ataupun Taurat ataupun Turat, tak kisahlah dia sebut dengan lafaz apa pun, maka kita punya i'tikad, keyakinan kita apa? Taurat yang asal yang diturunkan kepada Nabi Musa sudah tidak ada lagi. Yang original, yang 100% sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, sudah tidak ada lagi. Namun, seandainya di dalam kitab yang sedang dia tunjuk kepada kita itu, ada beberapa ayat yang sama dengan Quran. Sama hukumnya ke, sama dia punya akidahnya ke, sama suruhan akhlaknya ke, berbetulan sama. Sama dari segi konten dia sama. Contoh, dalam Taurat tu perintahkan supaya kita menunaikan solat. Contoh, dalam Quran perintahkan kita supaya menunaikan solat. Contoh saja, kalau dalam kitab Taurat tu memerintahkan supaya kita menyantuni, berbuat baik kepada ibu bapa yang telah mendidik. Dalam Quran pun menyuruh yang sama. Kalaulah sama, bukan bermakna kita perlu beriman dengan ayat Taurat, tetapi boleh sahaja memadai bagi kita meyakini bahawa mungkin sahaja, berprasangka baik, mungkin sahaja ayat di dalam Taurat yang mereka dakwakan itu, mungkin itu sebahagian daripada ayat yang tidak diubah oleh mereka suatu ketika dahulu. Mungkin, tak tahu. Sebab tu kita tak diperintahkan untuk beriman dengan isi kandungan. Jadi kalau kita nak, daripada kita menghabiskan tenaga untuk mengkaji kitab Taurat yang mereka dakwa Taurat pada hari ini, ataupun Bible yang mereka dakwa ini, adalah lebih baik dan lebih patut dahulu kita menghabiskan tenaga dan upaya kita untuk mendalami, mengkaji, menghayati, mengamalkan Al-Quranul Karim. Lebih baik. Lebih utama. Tapi kalau ada orang yang buat kajian untuk perbandingan agama ke untuk apa tu, terserah, tak jadi salah. Tapi untuk kita, saya lebih cadangkan. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya nak belajar kitab Bible boleh tak? Saya cakap dengan dia, sebenarnya jawab soalan itu macam orang tanya saya nak main mercun boleh tak? Kalau ada seorang budak umur 2 tahun, 3 tahun, dia tanya saya dia nak main mercun boleh tak?
Dengan orang yang umur 30 tahun, dia nak main mercun boleh tak? Saya mungkin beri jawapan berbeza. Untuk orang yang dah umur 30 tahun, dengan untuk orang yang berumur 3 tahun. Mungkin jawapan saya berbeza. Bukan kerana mercunnya itu, tapi keutamaan mana dan apa risiko kepada keselamatan orang itu. Contoh sajalah, ni bukan cerita hukum main mercun, bukan. Tapi maknanya, kalau budak 3 tahun nak main mercun, jangan. Dia budak umur 30 tahun, dia kata, bang, saya ingat nak bakar mercun jap lah. Saya pun tak peduli ya. Kau pandailah jaga keselamatan kau sendiri. Contoh saja. Maknanya apa? Kerana dengan umur dia, pengalaman hidup dia, dia pernah terluka, pernah cedera, tahu rasa sakit, dan dia ada maklumat dan pengalaman hidup. Untuk urusan mercun, kita akan fikir, dia tahulah. Tapi untuk budak 3 tahun, dia tak pernah cedera. Dia tak tahu mengagak kekuatan kepanasan api dan sebagainya. Jangan, nanti dulu. Keutamaan dia apa? Keutamaan dia ialah pilih yang lebih selamat dulu, iaitu namanya main bunga api biasa dulu. Contoh saja, contoh. Jadi ada orang, dia nak pergi terus kepada, saya ingat saya nak kajilah Bible yang ada pada hari ini. Saya tak kata kaji Bible tu salah. Tapi untuk urusan agama dan pemahaman agama kita, kita masih di peringkat awal. Kita belum gali semua yang ada dalam Al-Quran. Kita tak cukup pengalaman hidup dalam bab mengenali Al-Quran. Kita tak cukup pengetahuan yang mantap dalam memahami maksud di dalam ayat Al-Quran. Nanti kalau kita terlepas pandang perkara tersebut, mungkin apa yang kita jumpa di dalam Bible akan membahayakan kita, keselamatan akidah kita. Kalau mercun mungkin menyebabkan terluka tangan, kalau bagi pada budak 3 tahun. Tapi kalau dia terus baca Bible atau mendalami Bible, bimbang, yang cedera adalah akidah dia. Kalau cedera tangan, paling teruk meninggal dunia saja. Tapi kalau cedera akidah, bawa sampai ke mati. Jadi itulah, bukan langsung tak boleh baca. Jadi cara kita buat pendekatan tu bukan kerana hukum, tapi kerana, tapi dengan catatan, kita dengan i'tiqad Injil adalah wahyu yang benar. Bukan Bible yang ada hari ini tu. Injil yang sekarang yang original sudah tidak ada lagi tu adalah wahyu yang benar, diturunkan kepada Nabi yang benar, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian seterusnya, begitu juga ni tadi begitu juga Injil kepada Nabi Isa. Dan kita diwajibkan, dan sekarang pun kita mesti i'tiqad dalam hati kita, kita beriman, meyakini dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim kita percaya. Kita percaya dengan kandungan Al-Quran. Daripada Bismillah ba sampailah kepada huruf sin, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Tengok Al-Quran awal-awal Bismillah dengan nama Allah. Penutupnya jin dan manusia. Betapa penting kita menitik beratkan hubungan kita dengan Allah dan tanggungjawab kita sebagai mukallaf, iaitu manusia, dan jin tanggungjawab dia sebagai jin. Mukallaf juga. Mukallaf juga. Dia ada hukum hakam, kita pun ada hukum hakam. Ayat yang pertama, Bismillah dengan nama Allah. Ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Kita percaya dengan kandungan Al-Quran. Seterusnya, apa-apa yang bertentangan dengan Al-Quran, kita meyakini bahawa ia adalah perkara yang batil. Apa-apa bertentangan. Contoh, saya bawa contoh sajalah. Contoh yang pertama, Al-Quran menyatakan bahawa manusia itu asalnya dia adalah dicipta unsurnya tanah. Tapi dari segi dia setelah dicipta dari tanah, manusia yang pertama, sebelum ada muncul banyak-banyak manusia yang kita jumpa berbilion hari ini, dia berasal daripada manusia yang jumlahnya satu orang. Satu orang. Jadi manusia yang ada pada hari ini, dia bukan berasal daripada pokok tiba-tiba berubah jadi orang. Bukan.
Dia bukan berasal daripada yang namanya, dulu teori Darwin tu dia cakap apa? Manusia tu asal daripada beruk. Daripada monyet monyet ke beruk gitulah. Monyet katanya lepas tu menghadapi satu, apalah nama dia, revolusi ke, mutasi ke, apalah. Semua benda-benda tu kan, istilah tu kan yang disusun dengan penemuan dan juga campur dengan rekaan dan sebagainya. Ada penemuan, ada rekaan, campur-campur lah. Tapi dibagilah istilah mutasi maknanya gini, ni maknanya gini. Tak kisahlah, itu kan semua manusia yang susun. Ilham tu, kurniaan ilmu tu hakikatnya semuanya milik Allah. Jadi yang saya nak cerita ni, bila dia kata benda itu, manusia tu asalnya daripada monyet, statement itu dikira sebagai menentang Al-Quran. Okey. Kalau kita belajar untuk mengambil tahu bahawa ada orang berpandangan begitu, okey-okey sajalah. Tanpa kita percaya yang dicakap. Yang berbahaya ialah kalau statement itu dijadikan kurikulum untuk mendorong orang percaya bahawa mungkin saja manusia itu memang dicipta dari monyet. Kemungkinan itu ada. Merasakan kemungkinan itu ada sudah membuka pintu bahaya, boleh bertentangan. Untungnya kita kat Malaysia ni, dalam subjek sains sekolah rendah, benda itu tidak ada. Untungnya kita lah. Setahu saya tak ada lah. Setahu saya tak ada. Tapi dalam setengah negara di luar, negara luar, mereka masukkan ke dalam kurikulum sebagai satu pelajaran yang memungkinkan pelajar beriktikad, meyakini bahawa benda tu betul. Jadi ketika saya pernah pergi ke negara Lebanon dulu, saya tengoklah sebahagian ulama sana bersuara memberikan satu amaran kepada masyarakat awam, apa yang mereka pelajari dan jumpa dalam statement sekian-sekian, jangan beriktikad, jangan percaya dengan benda itu. Cuma kita maklum ada orang berpandangan seperti itu. Cuma kita jangan percaya, sebab kalau kita percaya dan berpegang serta beriktikad, beriman dengan yang sedemikian, dikira sebagai bertentangan dengan Quran. Kenapa? Bertentangan dengan yang mana? Bertentangan dengan ayat apa? Okey, kita tengok sikit. Dalam surah An-Nisa, ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu yang khalaqakum, yang telah mencipta kamu. Min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Bukan dari monyet, bukan dari batu, bukan dari perubahan dari dinosaur tukar jadi orang, ataupun apa, bukan. Dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu ni, majoriti ulama tafsir mengatakan adalah Adam. Nabi Adam AS. Jiwa yang satu. Jadi kita ni asal daripada Nabi Adam. Nabi Adam dicipta oleh Allah dari tanah. Jadi bukan tak ada cerita yang namanya monyet ke apa ke, tak ada. Dari jiwa yang satu itu, wa khalaqa minha, dan dialah juga yang mencipta dari jiwa yang satu tu, dari Nabi Adam tu sendiri, zaujaha, pasangan hidupnya, pasangannya. Jadi maknanya Nabi Hawa dicipta dari Adam. Wabatha, dan Allah yang membanyakkan, mengembangkan dari dua itu. Dua tadi itu siapa? Allah yang membiakkan, mengembangkan. Batha maknanya hambur, sebar, tebar, banyakkan, kembangkan. Dari dua itu, dari dua tu maknanya dari Adam dan Hawa itu. Adam dan Hawa itu rijalan katsira, lelaki-lelaki yang ramai, wanisa, dan wanita-wanita yang ramai. Jadi tak ada cerita yang bila dia kata dicipta dari monyet, dari apa, bertentangan dengan ayat pertama surah An-Nisa. Dan kalau orang beriktikad seperti itu, maknanya dia telah berpercaya
dengan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kita punya pegangan apa? Apa-apa yang bertentangan dengan Al-Quran, maka ia adalah batil. Macam tu lah. Batil maknanya salah. Jadi kita tak bolehlah beriktikad seperti itu. Contoh. Okay. Kemudian, macam contoh syurga dan neraka. Tak boleh hina syurga, tak boleh hina neraka. Yang tu nanti kita masuk dalam bab beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat nanti ada kubur, syurga, neraka, ada pahala, ada dosa, ada azab, ada nikmat, ada telaga Kautsar, ada itu nanti kita masuk ke depan insya-Allah. Baik, seterusnya. Mengingkar. Ingkar tu maknanya tidak bersetuju atau menidakkan atau menafikan kesempurnaan Al-Quran. Al-Quran ni sempurna tak? Sempurna. Merangkumi semua kehidupan, aspek kehidupan tak? Ya. Merangkumi setiap zaman tak? Ya. Sesuai kepada semua manusia tak? Ya. Sesuai kepada semua manusia dan jin. Tak ada cerita Quran hanya cerita sejarah. Quran bukan buku sejarah. Quran bukan buku sains. Ada orang anggap Quran ni penuh dengan unsur sains. Quran ada menyentuh tentang ilmu sains. Tetapi Quran bukan buku sains. Quran ada menyentuh tentang sirah dan sejarah. Tapi Quran bukan buku sejarah. Quran ada menyentuh tentang hukum hakam. Tapi Quran bukan buku undang-undang. Quran ada menceritakan tentang akhlak dan peribadi, perangai dan sikap. Tapi Quran bukan buku etik ataupun buku adab. Bukan. Quran adalah wahyu Allah. Merangkumi keseluruhan kehidupan manusia dan keperluan manusia. Untuk kebaikan dunia dan juga untuk kebaikan akhirat. Itu Al-Quranul Karim. Dia adalah wahyu yang benar dan mukjizat. Cuma beza sikit, Quran dia mukjizat, tapi kitab Taurat tidak mukjizat. Kitab Zabur tidak mukjizat. Kitab Injil tidak mukjizat. Tapi wahyu benar kepada Nabi yang benar. Cuma dia bukan mukjizat. Itu keyakinan kita lah. Oh, maknanya Injil tu kitab. Ya. Wahyu. Ya. Diturunkan, ya. Tapi bukan mukjizat. Ya, bukan mukjizat. Kenapa dia tak mukjizat ya? Kan Quran kan mukjizat yang berkekalan sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Mukjizat sifatnya mengalahkan dan tidak boleh dikalahkan sampai bila-bila. Al-Quran dijamin akan mengalahkan. Tak ada siapa boleh ubah, tak ada siapa boleh tambah, tak ada siapa boleh padam, tak ada siapa boleh kurangkan, tak ada siapa boleh kucar-kacirkan, tak ada siapa boleh buat. Tambah huruf ke, padam ayat ke, hilangkan ke, sembunyikan ke, padam seluruh dunia. Dia buat ke apa ke, macam mana pun. Atau dia tak ada siapa pun yang boleh buat versi baru, surah baru, ayat baru. Yang bila buat je ayat itu confirm, semua pakar mengatakan lebih sedap daripada ayat Al-Quran. Jawapannya tak ada. Itu sifat mukjizat mengalahkan. Tapi Taurat, Injil, Zabur dia mukjizat. Dia juga wahyu yang benar. Hanya salah sebut. Taurat, Injil, Zabur itu dia tetap wahyu yang benar. Diberikan oleh Allah kepada Nabi yang benar. Tetap. Cuma dia tidak dalam kategori mukjizat. Maknanya apa? Walaupun dilarang ubah, tapi diubah tak akhirnya? Diubah juga. Walaupun dilarang padam, tapi ada tak ayat yang dipadam, diubah oleh paderi-paderi dan rahib-rahib? Padam juga. Walaupun dia dilarang menyembunyikannya, tapi ada tak rahib-rahib paderi dulu zaman Rasulullah yang dia sembunyikan ayat tu daripada kaum dia? Dia padam, dia ubah aturan hukum hakam. Ubah juga, buat juga. Macam mana kita tahu dia ubah? Dalam Quran banyak kisah mereka ubah, mereka mereka-reka sesuatu di dalam kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Adalah nanti kita ceritalah dia punya perangai dia. Maknanya wahyu tersebut dia bukan mukjizat. Dia tidak mengalahkan.
Jadi mukjizat Nabi Musa tongkat, itu semua mengalahkan. Mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati, sembuhkan orang buta tu semua mengalahkan. Yang itu tidak dikalahkan. Cuma wahyu tadi tu tidak termasuk dalam kategori mukjizat. Tanpa merendahkan Taurat, kita tidak merendahkan Taurat. Tanpa merendah-rendahkan kitab Zabur, Zabur kitab yang mulia. Tanpa merendahkan kitab Injil juga adalah wahyu yang mulia, yang benar, yang Allah turunkan kepada Nabi yang benar. Quran sempurna. Sempurna maknanya ialah tak ada ayat tercecer, tak ada ayat terkurang. Jadi kalau ada orang mendakwa, ni sahabat Nabi ni, Quran yang sampai kat kita ni cuma 2/3 je, lagi 1/3 dah banyak hilang ditelan zaman. Siapa beriktikad seperti itu, percaya seperti itu, boleh membawa kepada murtad kerana dia ingkar Al-Quran itu telah sempurna. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. InsyaAllah kita akan segerakan kepada baki kitab-kitab. Kita akan cepat melangkah kepada Rasul-Rasul. Kita akan pergi kepada iman, hari akhirat. Dan antara yang menarik adalah qada dan qadar. Hidup kita ni beriman kepada qada dan qadar tu, kalau kita pegang sungguh-sungguh, damai hati kita. Kalau kita pegang sungguh-sungguh, tenang jiwa kita. Kalau kita pegang sungguh-sungguh, waras cara berfikir kita. Kalau kita pegang sungguh-sungguh qada dan qadar dengan betul, cantik prasangka kita kepada Allah. Kalau kita pegang sungguh-sungguh, kita rasa rindu kepada akhirat tu makin besar berbanding rindu kepada dunia. Kalau kita pegang qada dan qadar sungguh-sungguh, kita akan jalani kehidupan dengan lebih baik. Cara hati kita tu lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah pimpin hati kita melalui rukun iman ini untuk kita dapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih banyak semua korbankan masa, tenaga. Selamat menyambut Hari Guru kepada semua guru-guru, pendidik, ustazah dan juga ustaz, para asatizah. Mudah-mudahan Allah gandakan amal kebaikan dan apa yang tuan-tuan dan puan-puan semua kongsikan, berikan sumbangan dalam menyemarakkan tradisi dan juga penyampaian ilmu melalui Gema Nur Iman ni dan menjadi asbab kepada legasi guru dan juga murid yang belajar dan mengajar, maka mudah-mudahan semuanya itu diberikan ganjaran yang baik oleh Allah. Wallahu alam, saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ada nak buka soalan tak Ustaz? Ya, ada apa? Ada yang nak bertanya, 1, 2 ke? Boleh? Boleh, silakan. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Al-Quran kan, boleh tak kalau kita nak ambil tahu pasal Injil, Zabur, Taurat tu Ustaz? Macam Salah tadilah. Salah tidak. Macam tadilah. Kalau orang tu budak dia nak main mercun, kalau umur dia 30 tahun dah pandai jaga keselamatan diri, kita okey sikit. Kalau 3 tahun kita risau. Kalau dia tu dah tahu selok belok Al-Quran, rukun imannya dah mantap, apa semua, dia tahu beza yang mana sahih, yang mana cerita bohong, yang mana Israiliyat, yang mana apa, dia dah mahir, dia nak kaji, serah. Boleh saja. Tapi kalau kita tanya rukun mandi wajib pun belum tahu, rukun iman bezakan antara ajaran benar ahli sunnah dengan ajaran Wahabi Syiah pun dia belum faham. Kalau dia terjun kepada Injil, bimbang-bimbang dia jadi cedera macam budak 3 tahun main mercun. Itu saja. Baik, faham. Jelas. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, ini bab dulu pernah dengar dalam Google Map juga, Ustaz itu tak ingatlah Ustaz ini ke Ustaz mana. Dia kata jangan bubuh nama anak Allahu Akbar. Sebab Allahu Akbar tu hanya untuk Allah sahaja. Lepas tu dalam dalam grup lah ada dia tulis Allahu Akbar tu nombor telefon. Allahu Akbar nombor telefon. Kan macam nama dia Allahu Akbar tu dia pun nombor telefon dia. Lepas tu makcik komen lah, nama ni mana boleh, kadang dengar Ustaz cakap tak boleh sebab Allah Akbar ni hanya Allah sahaja. Lepas tu dia kata itu bukan nama saya saja bubuh je dekat status, dia kata.
Itulah Oh. saya pun tapi kalau macam nama samaran lah tu dah Ustaz. Kalau Ustaz tu tak faham. Saya pun tak berapa pasti nak kena tanya empunya diri. Tapi Yelah, nama dia bukan tapi Allahu Akbar kan? dia kata bukan nama dia. Bukan nama dia. Memang bukan nama dia, tapi dekat status kata nama WhatsApp orang kan macam kita nama macam makcik nama Mazin, lepas tu makcik buh nama lain. Tapi dia berbuah Allah Oh. Akbar. Makcik ingat nama dia tu cakap kalau dah pernah dengar ceramah, mana boleh nama Allah Akbar tu nama kita lah, macam nama samaran pun patutnya tak boleh lah. Tu nak tanya. Oh ya, baik. Terima kasih atas pandangan dan maklumat tu. Tentang meletakkan nama, kalau dia meletakkan nama tu bukan tujuan untuk menyatakan nama dia atau nama samaran dia bertujuan hanya untuk memuji Allah, boleh. Tapi kalau tujuan dia untuk menjadikan nama tulisan Allahu Akbar itu sebagai nama samaran dia, maka jangan buatlah. Tapi semuanya dia letak dekat mana tu kan soalannya kan. Persoalannya kalau dia letak dekat name tag. Name tag adalah benda yang orang ketahui bahawa dia memang bertujuan untuk memperkenalkan diri dan nama diri. Contoh letak name tag, pakai name tag. Maka name tag secara uruf jangan kita letak Allahu Akbar. Sebab name tag biasanya memang untuk memperkenalkan diri dan nama diri. Uruf, ni dari segi uruf, bukan dari segi hukum. Tapi kalau uruf kita dekat status WhatsApp ni, dia boleh untuk nama pengenalan diri, boleh juga untuk ada orang jadikan status WhatsApp tu sebagai kata-kata hikmah, ada orang sebagai nasihat, ada orang sebagai, masing-masing ada beza-beza tujuan lah walaupun nama dia status WhatsApp. Jadi kalau tempat yang uruf kita, benda itu diguna untuk umum saja, apa-apa pun boleh. Kalau dia letak dekat status WhatsApp Allahu Akbar, maknanya masih dalam kategori boleh jugalah. Kalau dekat Google Meet pula, saya tak berapa tahu sangat. Uruf kita kalau letak nama dekat situ tu bertujuan apa. Ada orang dia gunakan Google Meet punya nama status itu umum untuk iklan perniagaan. Contoh Hamid Enterprise. Dia tak guna nama sebenarnya. Nama sebenarnya Abdul Qasim. Abdul Qadir. Tapi dia letak Hamid Enterprise. Sebab dia nak memperkenalkan, dia nak guna, nak menyatakan nama syarikat sahaja. Jadi ada orang buat pendekatan begitu. Cuma kalau yang platform yang jenis baru ni, yang Google Meet apa semua ni, lebih banyak kembali kepada apa niat orang yang menuliskan nama itulah. Kalau dia niatkan nama samaran, kita nasihatkan jangan lagi buat. Kalau dia niatkan untuk status memuji Allah sahaja, maka hukum dia, bukan hukum, maka apa yang dia buat tu harus sajalah. Tapi benda itu saya tak, tentang hukum khusus saya memang tak tahu. Cuma kita tengok pada empunya diri. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz yang misal kata Al-Quran ni Allah SWT dah terpelihara lah kan. Yang betul. dah yang dah diaduk-aduk ni Taurat je lah Ustaz. Baca Zabur Injil tu macam mana Ustaz? Dia masih tak ada yang diaduk-aduk lah. Ya Taurat ke yang diadu lagi dah dirobek lagi pengikut dia. Kitab Taurat pun sama, kitab Injil pun sama, kitab Zabur pun sama. Sama ada lupus atau hilang atau berubah atau diubah. Yang penting kitab yang asal dengan ayat yang asal serta kesempurnaan wahyu yang asal tu untuk zaman ini memang sudah tidak ada lagi pada semua kitab-kitab yang terdahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya perkara lain boleh? Tentang apa tu? Kalau seseorang dalam medah Ustaz, boleh tak dia timbul di dalam Google Meet ke kan? Bersuara ke kan? Ataupun dia menerima tetamu yang bukan mahram dia tapi orang lelaki lah kalau kita perempuan
Kita terima tetamu lelaki yang bukan mahram, sahabat-sahabat kita semua. Bolehkah kita bercakap ataupun berjumpa, Ustaz? Yang lebih baik kalau bukan mahram tak perlulah. Tak ada keperluan kecuali kalau ada urusan wajib. Urusan wajib tu macam kalau dia mencari rezeki, dia tak ada sumber lain melainkan dia kena bekerja untuk anak-anak, tu cerita lain lah. Ataupun dia kena pindah juga daripada rumah kerana masalah keselamatan, masalah banjir, masalah renjatan elektrik, masalah tanah runtuh, masalah kecurian, masalah jenayah, masalah dia tu tidak boleh mengurus diri sendiri sebab dia buang yang besar, buang yang kecil semua atas katil. Itu cerita tentang darurat yang perlu dia dipindahkan. Tapi kalau dia sihat, boleh urus diri. Kalau dia boleh tidak ada hubungan fizikal berhadapan dengan siapa-siapa, yang terutama yang bukan mahram, lebih baik dia pelihara diri dia dulu untuk sementara tempoh iddah. Tapi untuk mengikuti majlis ilmu, mengikuti perkara baik, selama mana dia tidak berhubungan langsung. Contoh macam orang tengok TV itu ada rancangan yang baik, dia ikuti TV. Sama juga dengan Google Meet, dia pun tak ada buat apa-apa urusan, dia hanya dia mengikuti saja, mendengar saja, belajar saja. Tidaklah membataskan langsung tak boleh belajar, langsung tak boleh dengar ilmu, langsung tak boleh. Hanya yang tak berapa perlu berhubungan dengan manusia, terutama yang bukan mahram dalam tempoh sementara itu saja. Untuk jaga diri, pelihara diri. Tapi untuk dia dengar ilmu, macam kita tengok TV, Google Meet ni, kalau kita tak bercakap, kita tutup mic, tutup video, dengan kita tengok TV. Daripada tengok TV benda rancangan tak pelik-pelik yang tak berfaedah, lebih baik dengar Google Meet ayat Quran. Walaupun mungkin dia tak bersoal jawab ke tak bertanya, tapi kan yang mendengar je tak masalah. Harus saja. Ustaz, kalau dia Walaupun dia menerima dijarahi. ziarah, Ustaz, menerima ziarah. Ya. Orang berziarah. Orang yang berziarah itulah yang kena faham. Orang yang berziarah tu yang kena santuni dengan baik lah. Maknanya kita dah tahu orang tu. Nak kata, saya tak tahu tentang hukum haram ke tidak, tak pasti. Yang penting kalau keluar pada keperluan yang wajib, tapi jangan berpakaian yang berhias, jangan berwarna, jangan menarik perhatian, jangan bersolek, jangan bercelak, jangan berbarang kemas, jangan berwangi-wangian. Tapi kalau keluar ada keperluan, kalau tidak duduk saja di rumah. Dan sebaik kita menjaga iddah kita, dengan urusan iddah kita ni bukan dengan manusia sebenarnya. Sebenarnya kita berurusan dengan Tuhan yang mencipta kita, dan Tuhan yang mencipta umur kita, dan Tuhan yang mencipta suami kita. Tuhan yang mencipta suami kita, dia yang buat peraturan kita kena iddah. Tuhan yang mencipta kita, dia yang bagi umur kita panjang untuk kita rasa kita rasa umur iddah tu. Kalau dia tak bagi umur iddah, kita meninggal dulu. Kalau memang dia tak nak bagi kita umur iddah lah. Jadi yang bagi nikmat kita umur iddah, yang bagi nikmat kita ada kesempatan untuk jadi baik, lebih baik lagi, kan Tuhan kita juga. Dan Tuhan yang sama juga yang buat peraturan ada iddah tu, sebagaimana dalam Quran lah. Jadi kita sebenarnya patut iddah tu bukan sebab takut sangat dengan orang, ataupun kita, ada orang fikir, Ustaz, saya nak iddah ni, saya ni dah tua lah Ustaz, siapalah nak kacau-kacau saya. Dia bukan soal orang kacau. Orang kacau tu teknikal, urusan dunia. Tak boleh orang secara terus terang melamar kita. Tu ada hukum hakam pantang dalam iddah tu cerita lain. Itu urusan dengan manusia. Sekarang kita punya fokus kita ialah lebih baik kita menjaga keadaan urusan kita dengan Allah dalam tempoh iddah. Mudah-mudahan dengan harapan habis tempoh iddah, Allah pelihara baki umur kita selepas iddah tu jauh lebih baik daripada kita sedang menjaga diri kita dalam tempoh iddah tu. Jadi kita selepas tu tidak dikhianati oleh lelaki yang tak bertanggungjawab, atau tidak ditipu oleh skamer-skamer yang datang, atau tidak diambil kesempatan, atau tidak ditipu oleh macam-macam lah kalau pelihara. Tapi kalau Allah tak pelihara, biarkan kita, yang kita risau, nanti kita hidup. Yalah, kita bimbang macam-macam cara kan. Jadi macam itulah. Jadi kalau ada orang yang bukan mahram tu, kalau nak datang ke rumah, saya cadangkan. Lebih baik dia tak perlu datanglah dulu. Kesian kat orang tu. Orang tu tengah menjaga diri dalam iddah dia. Selama mana kita datang tu pun tak adalah keperluan penting sangat. Kecuali ada urusan wajib. Maknanya hutang yang mesti dia sign.
hutang yang nak selesaikan segera kerana dia perlu tanda tangan. Tapi ada ditemani oleh mahramnya, ada orang lain datang, itu cerita lain lah. Tapi kalau setakat ziarah-ziarah yang kita boleh tangguh, ziarah-ziarah yang bukan wajib hukumnya, maka saya cadangkan tangguh dululah buat sementara, menghormati orang yang sedang berada dalam tempoh itu. Wallahu'alam. Terima kasih. Terima kasih. Betul, Ustaz. Dah 6.30 kan Ustaz nak pergi masjid. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan yang Salam. boleh makcik tanya? Waalaikumsalam. Ya. Boleh makcik tanya sikit? Baik. Bagaimana ya kalau contohnya telah beli telah ada pengesahan bahawa ada macam mana nak cakap ya? Katakan sepasang suami isteri bersama ahli keluarga yang lain telah pun mendapat tiket untuk pergi umrah dan katalah pergi umrah ataupun haji lah, telah ada tempat di sana. Tiba-tiba suaminya meninggal. Isterinya pula telah berumur lebih daripada 65 tahun. Contohnya katalah melebihi umur 50 tahun lah. Anak-anaknya nak membawanya pergi umrah atau haji. Contohlah. Dan telah berada namanya di sana lah. Maksudnya telah ada pengesahan di sana. Tiket pun telah ada. Semua telah siap. Bagaimana Ustaz? Adakah hendak ditangguhkan juga atau bagaimana Ustaz? Ada pengalaman macam mana tabung haji uruskan orang yang macam tu? Kalau belum bertolak. Ada pernah dengar? Tak pernah dengar Ustaz. Okey, baik. Nanti yang umrah pun tak pernah dengar juga. Baik. Kalau setahu saya lah dulu dalam taklimat yang saya pernah dapat, kalau orang tu dia meninggal suaminya sebelum dia bertolak, jawapannya dia tu kemungkinan saja memang dia tak pergilah tahun tu. Dia tak pergi. Tabung haji sendiri yang tukarlah dengan orang lain dan sebagainya, dia tu ditangguhkanlah namanya. Tapi rujuklah dulu kepada pihak tabung haji. Macam mana orang tu. Dia biasanya setahu saya sebelum ni semua ditangguhkan. Kalau meninggalnya ketika dia sudah sampai di Tanah Suci, maka nanti tabung haji bagi guideline, garis panduan yang mana dia lebih banyak berada di bilik dia dan hanya bergerak keluar dalam urusan yang wajib saja. Urusan yang wajib maknanya masa wukuf di Arafah, masa melontar, masa apa tentang fardu rukun haji dengan wajib haji, dia akan keluarlah di halayak. Tapi kalau tidak, dia akan duduk di bilik dia atau di tempat penginapannya tanpa dia keluar-keluar jalan-jalan dan sebagainya lah. Nanti mereka akan garis panduan. Jadi dia tak kira haji ke umrah ke apa ke, bila dia sampai ke situ. Kalau dalam taklimat haji di tabung haji tu tak silap saya untuk minggu ke-7 khas untuk wanita, dia ada cerita apa tu? Dia punya situasi dia, dan dalam buku tabung haji pun kalau tak silap saya ada dia sentuh tentang perkara tersebut. Wallahualam. Seperkara lagi Ustaz, kalau kata kalau macam umrah kan susah nak dapat pengganti dan sebagainya, mungkin duit tak dapat refund dan sebagainya, dan si isteri pergi juga, bagaimana situasi itu Ustaz? Bagaimana hukumnya ke atas isteri dan ahli keluarga yang membawanya juga? Bagaimana Ustaz? Umrah sah. Tapi itulah, kalau dia langgar perkara-perkara tersebut, ada perkara-perkara yang tak boleh kan, jawapannya dia berdosa lah. Kalau ada perkara-perkara yang dia langgar. Tapi umrah sah. Umrah sah. Macam kalau orang pergi haji tanpa izin suami kan, hajinya sah tapi berdosa. Cuma kalau dah suami dia tak izinkan, jawapannya keizinan suami itu penting. Pada masa yang sama, teknikalnya bincang elok-elok lah dengan pihak suami. Kenapa tak izinkan, atas dasar apa, sampai dia. Saya pernah ada keluarga jauh lah, yang wanita, suami isteri. Isteri nak pergi tapi suami belum nak pergi. Lepas tu dalam tak nak pergi tu, dia tak izinkan pula isteri dia pergi. Ambil masa jugalah untuk pujuk bincang 2-3 kali. Satu pihak jumpa dengan pihak suami, berbual lah. Lelaki sama lelaki, apa masalah dia. Kalaupun dia tak nak pergi, kenapa tak nak lepaskan pergi?
Tapi akhirnya bila bincang, cara fikir dia lah yang ada masalah sikit. Akhirnya dia sendiri terbuka hati untuk pergi. Lepas tu tahun depannya meninggal. Rezeki dia lah. Jadi macam tu lah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya tutup majlis Ustaz. Baik. Okey. Alhamdulillah syukur pada Allah, kuliah asar kita berjalan lancar dengan sambungan daripada rukun iman dengan beriman kepada malaikat dan kepada kitab-kitab seperti yang Ustaz telah jelaskan dengan panjang lebar tadi. Moga semua ilmu yang Ustaz sampaikan menjadi bermanfaat dan menambahkan ilmu dan menguatkan iman dan insya-Allah. Kita tangguh pengajian kita hari ini. Selamat Hari Guru Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah, terima kasih Jina Ais. Saya mewakili Gemar Iman mohon maaf anda ada kekurangan dalam majlis ini, sekalian baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup atas kafarah dan surah Al-As dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz.